Maribel telah melakukan pembunuhan pertamanya sewaktu hanya berusia 10 tahun. Pada tahun 1968, dua kanak-kanak lelaki telah menjadi mangsanya. Hai, aku Anaki. Kali ini kita akan menyelusuri kisah seorang pembunuh bersiri yang hanya berusia 10 tahun. Pemikiran dan psikologi seorang pembunuh biasanya banyak dipengaruhi oleh masa silamnya. Untuk mengenali Maribel, kita perlu terlebih dahulu melihat hal-hal yang telah dilaluinya. Kisah ini bermula ketika Betty yang merupakan seorang pelacur telah melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian dikenali sebagai Maribel. Kelahiran Mary bukanlah satu rahmat bagi Betty, tetapi dianggap sebagai nasib malang kerana itu bukanlah kehendaknya. Betty tidak pernah menerima Mary sebagai sebahagian daripada hidupnya. Mary telah dibesarkan dengan penderaan fizikal dan mental. Mary hanya dapat bebas dari penderaan ibunya hanya sewaktu Betty tidak berada di rumah. Betty melakukan pekerjaannya sebagai seorang pelacur di Glasgow. Adik perempuan Betty menyatakan bahawa Mary pernah cuba diserahkan kepada seorang wanita sebagai anak angkat, namun tidak berjaya. Betty menutup penderaan yang dilakukan terhadap Mary dengan mengatakan bahawa Mary telah mengalami kecederaan akibat kemalangan seperti jatuh dari tingkap dan terambil pil tidur melebihi dos. Betty dikatakan ingin melepaskan tanggungjawabnya daripada menjaga Mary. Pada usia 4 tahun pula, Mary telah dilacurkan oleh Betty meskipun tindakan itu ditentang oleh ahli keluarga. Selain itu, Mary juga telah terkesan dengan kehilangan kawannya yang berusia 5 tahun akibat kemalangan dilanggar oleh sebuah bas. Mary menyaksikan kemalangan tersebut dengan sepasang matanya. Segala pengalaman yang dilalui oleh Mary adalah berbeza daripada kanak-kanak yang lain. Akibatnya, Mary telah membesar dan menjadi seorang kanak-kanak yang aneh. Ketika Mary berusia 10 tahun, dia dilihat mempunyai sifat pasif, manipulatif dan tertarik dengan keganasan. Tanpa diketahui, sifat-sifat yang dimiliki oleh Mary ini akhirnya akan membawa kepada malapetaka. Mary telah bersikap aneh beberapa minggu sebelum pembunuhan pertamanya. Pada 11 Mei 1968, Mary bermain bersama seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun. Kanak-kanak tersebut telah mengalami kecederaan yang teruk akibat jatuh daripada atas tempat pelindungan serangan udara. Ibu bapa kanak-kanak tersebut menyangka bahawa ia merupakan kemalangan yang tidak disengajakan. Namun pada keesokan harinya, 3 orang ibu telah melaporkan kepada pihak polis bahawa Mary telah mencekik anak perempuan mereka. Hasil laporan tersebut, pihak polis telah melakukan soal siasat dan memberi nasihat kepada Mary, tetapi tiada dakwaan yang dikenakan. Pada 25 Mei 1968, sehari sebelum Mary mencapai umur 11 tahun, Martin Brown telah menjadi mangsa pertamanya. Martin yang merupakan seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun telah mati dicekik oleh Mary di sebuah rumah terbengkalai di Scotwood, England. Dia kemudian meninggalkan tempat kejadian untuk bertemu seorang rakan, iaitu Norma Bell. Meskipun dua sahabat ini berkongsi nama keluarga yang sama, tetapi mereka tidak mempunyai sebarang pertalian darah. Mary kemudian membawa Norma kembali ke tempat kejadian. Mayat Martin kemudian telah ditemui oleh 2 budak lelaki yang bermain di tempat kejadian. 2 budak lelaki itu kemudian bertindak memukul Mary dan Norma. Polis yang telah dimaklumkan mengenai kematian Martin kemudian menemui jalan buntu. Selain sedikit darah dan air liur di muka mangsa, tiada sebarang tanda pergelutan atau keganasan yang dapat dikaitkan dengan kematian Martin. Melihat kepada satu botol kosong ubat penahan sakit yang telah ditemui berhampiran mayat, pihak polis telah menganggap bahawa Martin menelan ubat tersebut. Tanpa maklumat yang lebih baik, pihak polis menyimpulkan bahawa kes tersebut tidak lebih daripada kemalangan. Meskipun dengan kesimpulan yang telah dikeluarkan oleh polis, keluarga Martin mula menyimpan curiga terhadap Mary. Beberapa hari selepas kejadian tersebut, Mary telah pergi ke rumah keluarga Martin dan meminta untuk bertemu dengannya.
Ibu Martin menjelaskan bahawa anaknya sudah mati. Mary kemudian menjawab bahawa dia sudah tahu dan kemudian berkata, dia mahu melihat mayat Martin di dalam keranda. Ibu Martin kemudian menghempas pintu di hadapan muka Mary. Setelah masa berlalu, Mary dan Norma telah memecah masuk ke dalam sebuah taman asuhan kanak-kanak dan bertindak melakukan kerosakan dengan tulisan pengakuan terhadap kematian Martin dan berjanji untuk membunuh lagi. Polis yang menemui tulisan tersebut menganggap ia sekadar usikan kanak-kanak nakal. Taman asuhan kanak-kanak tersebut kemudian telah bertindak memasang sistem penggera keselamatan. Hasilnya, Mary dan Norma telah ditangkap di taman asuhan kanak-kanak tersebut beberapa malam kemudian. Tetapi mereka telah dibebaskan oleh pihak polis kerana hanya ditangkap di luar kawasan setelah ketibaan polis. Sementara itu, Mary telah memberitahu rakan-rakan sekelasnya bahawa dia telah membunuh Martin. Tetapi, reputasi Mary sebagai seorang yang suka menunjuk-nunjuk dan menipu menyebabkan mereka tidak mempercayainya. Namun, semuanya berubah setelah seorang kanak-kanak lelaki ditemui mati.